InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada kedua ibu bapa kita, ahli keluarga kita, pada guru-guru yang pernah mendidik kita, dan kepada seluruh umat Islam di dunia ini, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suratul Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala memberi izin dapat sama-sama kita berada di rumah Allah yang mulia ini, dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Seterusnya kita berada dalam majlis ilmu, mencari dan menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sememangnya luas, sebagai panduan, sebagai bekalan kehidupan kita untuk kita baik hidup di dunia ini yang sifatnya sementara,
Lebih-lebih lagi untuk kita baik hidup di hari akhirat nanti yang sifatnya kekal buat selama-lamanya insya-Allah. Selawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala yang telah berjuang menegakkan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita pada hari ini dapat kenal nikmat Islam dan juga nikmat iman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam, para bilal, ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini. Masih lagi kita berada dalam suasana bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang pasti bibir kita ataupun lidah kita tidak lekang daripada berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda kerinduan dan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakanlah macam mana kaedah sekalipun untuk kita ingat kepada Nabi, lebih-lebih lagi berkenaan dengan selawat. Perbanyakkan dan pertingkatkan bilangan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kalau yang sebelum-sebelum ini saya buat, mungkin tuan-tuan ada buat cara lain. Kalau tahun lepas saya buat dengan cara pasang qasidah dalam kereta. Ya Hanana, ya Hanana. Kemudian selawatnya, kisah sang Rasulnya. Apa sahaja yang kita dengar mengingatkan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun ni cari benda dah lama tapi baru terdetik nak buat. Iaitu selawat 1000 kali Bazli UNIC. Tuan-tuan boleh cari dalam YouTube ada. Yang boleh guna pen drive dalam kereta tu, download, cucuk je lah. Ataupun kalau nak CD-kan lah. Dia mudah aja selawat paling ringkas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ulang 1000 kali. Agak-agak dalam 1000 tu kalau kita pasang, dia 1000 tu lebih kurang sejam lebih lah. Kalau kita pasang takkan 100 tak lekat. Istilah mudah yang nak kata 1000 mungkin ada masa kita jawab telefon ke, ada masa kita berbuat dengan orang sebelah ke. Tapi daripada 1000 tu dapat 100 jadi. Kaedah apa? Untuk kita ingat. Sebab apa? Bila mendengar dalam masa yang sama, kita cuba ikut. Sebab tu saya sebut, gunakanlah macam mana kaedah sekalipun untuk kita ingat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak akan rugi orang yang ingat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum masuk kepada perbincangan tajuk kita yang lepas, kita berhenti pada muka surat 201 pada 18 bulan 10 2020. Kita akan sambung pada muka surat 202. Ini kita ambil sikit berkenaan dengan bagaimana romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ayah-ayah kena dengar dan kena laksanakan. Itu je lah. Para suami sekalian kena dengar dan laksanakan. Kalau bulan lain tak buat, bulan Rabiul Awal ni buat dah. Sebab kena dengan masa dia. Antaranya ialah berkenaan dengan makan dan minum dari bekas mulut isteri. Allahu Akbar. Dulu buat kan cikgu kan? Dulu. Sekarang buat lagi. Romantik sungguh cikgu. Sebab apa? Kita buat tu ikut Nabi. Hadis daripada Aisyah. Kita kata, ustaz tua, orang muda-muda je lah ustaz buat, kita ni dah tua. Baik. Kita kembali kepada sirah.
Nabi SAW duduk bersama dengan Aisyah. Maksudnya duduk dalam satu rumah tu. Umur Nabi ketika itu berapa? Kita back to sirah. Kembali kepada sirah. Nabi SAW berhijrah ke Madinah, umur Nabi 53. Berapa orang 53? Ataupun dah lebih 53. Kemudian duduk bersama Aisyah tu, umur Aisyah berapa? Maksudnya kalau kita umur 53, 55 tu, istilahnya jangan beralasan, Ustaz, ni orang muda boleh buat lah. Minum tempat gelas, isteri makan. Kita ikut Nabi. Ustaz, tak apalah, Nabi berumur, Aisyah muda lagi. Habis tu nak buat macam mana Ustaz nak dapatkan yang ni? Saya tak cadangkan cari lain. Cuma kita ambil sunnah tu. Sunnah apa? Makan bersama. Baik. Dalam kitab ini disebutkan apa? Kesetiaan dan keteguhan antara suami dan isteri amat susah untuk ditafsirkan. Sungguh pun begitu apabila suami dan isteri mampu makan dari satu bekas, ataupun suami makan lebihan makanan isteri, atau isteri makan lebihan makanan suami, seakan-akan tergambar satu watak bahawa antara suami dan isteri itu tidak wujud perasaan jijik sesama mereka. Sebab apa? Ada suami yang tak boleh kongsi gelas dengan isteri. Bukan Taman Seri Keluang, tempat lain. Kita dengar. Mungkin kita pernah dengar cerita-cerita seperti itu. Ni gelas siapa guna tadi? Saya bang, ambil gelas lain. Amboi. Pinggan bekas isteri guna, suami tak boleh guna. Dia kata, pantang keluarga aku pula. Pinggan tak boleh kongsi. Kain boleh bertukar. Pelik tu. Allahu Akbar. Tak boleh Ustaz, saya tak boleh lah Ustaz. Kalau macam pelik ya. Haji Umar tak apa, sentiasa berkongsi. Baik, rupa-rupanya tindakan sebegitu merupakan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berkongsi ni Rasulullah dengan para isteri baginda. Ini dapat dibuktikan kepada kita daripada hadis Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, kata Nabi sallallahu katanya, hadis riwayat An-Nasa'i, aku minum air daripada satu bekas, yakni cawan. Ketika itu aku sedang haid. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil bekas minuman aku itu dan meletakkan mulut baginda pada tempat aku meletakkan mulut pada bekas tersebut. Allah. Minum satu gelas. Yalah, duduk berdua, anak-anak dah tempat lain, cucu-cucu pun lah. Kita tinggal berdua je. Kalau dua gelas, penat nak basuh. Haji guna satu je lah, kongsi. Bila selesai isteri minum, romantiknya Rasulullah tanya, Aisyah, dekat mana bibir tadi letak? Dialog tu bila last cikgu? Semalam. Hebat. Kalau semalam baru last, ataupun petang tadi Ustaz, petang tadi kami amalkan. Ya Allah, subhanallah, hebat. Tapi kalau dialog tu adalah Ustaz, 2-3 tahun awal-awal dulu, sekarang dah tak. Ni. Dalam keadaan Aisyah sedang haid. Dia bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh ni? Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan bekas mulut isterinya sebagai jijik, walaupun ketika itu isteri baginda sedang dalam keadaan haid. Bukan sekadar itu sahaja, bahkan jika diperhatikan didapati bahawasanya baginda juga makan makanan dari kesan gigitan isterinya. Ini dapat dibuktikan dengan sambungan hadis di atas yang menyebutkan, kata Aisyah, aku menggigit sepotong daging, lalu sisa gigitan itu diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda pun menggigitnya pada bahagian yang aku gigit tadi. Allahu Akbar. Ini yang kita nak ikut ni.
Romantiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Kehidupan berumah tangga itu bahagia. Tak ada selisih faham tu adalah. Orang kata tak selisih faham, pelik je. Tapi dapat kembali diselesaikan dengan sebab apa? Dengan sebab minum, dengan sebab makan. Bila nak makan je tak makan, kongsi. Bekas minuman pun berkongsi, pinggan pun berkongsi. Makan guna satu pinggan je, senang sekarang nak basuh. Dulu 2-3 pinggan sekali makan ni satu pinggan je. Saling suap menyuap. Allahu akbar. Ini apa yang kita nak ikut yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah betapa romantiknya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isterinya. Lebihan makanan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang menghalang baginda untuk menampilkan perasaan cinta dan sayang baginda kepada isterinya. Bahkan lebihan makanan itu menjadi wadah untuk baginda membuktikan dan menzahirkan perasaan kasih sayang dan cinta sejatinya kepada isteri. Ini tidak sesekali dipandang jijik oleh baginda, tetapi sebaliknya ia kesempatan terbaik untuk baginda menyampaikan perasaan sebenar yang ada di hatinya terhadap isterinya yang tercinta. Subhanallah. Kita ambil 2 kisah ni cukuplah untuk kita sama-sama amalkan dalam kehidupan seharian kita. Ustaz, setahun sekali ke nak buat macam ni? Ada orang dia buat setahun sekali je. Bila? Anniversary. Bagi yang ingat lah. Ji, anniversary bulan berapa je? Bulan 11. Tak lama tu. Saya kadang-kadang terlepas anniversary. Tak ingat. Saya tak ingat, isteri pun tak ingat. Siapa yang ingat? Mak mertua. Dah Allahu akbar. Hari lahir ingatlah, hari lahir ingat. Suami yang sayang kepada isteri antara lainnya suami yang ingat nombor kad pengenalan isteri. Ustaz ingat hebat. Nombor telefon isteri. Tak ingat ustaz. Save tak apa-apa. Sekarang kan senang nak save. Orang tanya nombor telefon isteri apa? Jap nak cari. Kena cari. Allahu akbar. Apa-apa yang berkaitan dengan orang yang kita cinta tu kita kena tahulah. Sebab itulah orang yang paling kita cinta letaknya tempat yang paling atas iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cuba sedaya upaya untuk tahu dan untuk kita ikut. Itu selayaknya tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah sekarang ni orang sangat-sangat protes kepada Perancis tu. Sebab apa? Mereka menghina orang yang paling kita sayang. Sayangnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kita sayang kepada mak ayah kita. Lebih daripada kita sayang diri kita sendiri. Kalau orang mengata mak ayah kita pun kita marah, apatah lagi orang yang mengata satu manusia yang sangat-sangat kita sayang. Allahu akbar. Maka boikotlah. Kita ikut saranan. Kita boikot barangan-barangan keluaran mereka. Stop beli. Yang dah beli tu macam mana? Yang dah beli tu nak buat macam mana? Gunalah dulu. Jangan kereta milik Perancis kita bakar apa semua. Tu tak betul lah. Maksudnya bermula daripada disarankan untuk kita boikot, kita boikot. Barangan-barangan kecantikan, tefal, barang elektrik dan sebagainya, stop, beli yang lain. Supaya apa? Solidariti kita menyatakan bantahan kepada mereka. Kesan memang berkesan. Boikot ini sangat-sangat berkesan dari segi ekonomi. Habis mereka terpaksa merayu balik, tolonglah jangan boikot. Ini dalam keadaan situasi seperti ini, Allahu akbar. Tapi kita nak nyatakan kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, 202. Sedangkan daripada Sa'id Al-Ummi, Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahawasanya ada suatu kaum yang berangkat perang melalui jalan laut. Lalu muncul seorang pemuda yang terlihat kurang baik yang menawarkan diri bergabung dengan mereka, tetapi mereka menolaknya.
Namun kemudian mereka membawanya pergi bersama mereka hingga akhirnya mereka bertemu dengan musuh. Pemuda itulah yang mendapat ujian paling baik. Dia terbunuh, yakni syahid. Tiba-tiba kepala pemuda itu tegak dan menghadap ke arah mereka yang berada di perahu seraya membacakan ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'akibatu lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Negeri akhirat yang telah diterangkan nikmat-nikmatnya itu kami sediakan bagi orang-orang yang tidak bertujuan hendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi dan tidak ingat hendak melakukan kerosakan, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, ini satu kisah yang berlaku, yang dicatatkan dalam sejarah. Apabila berlaku nak pergi ke satu-satu tempat untuk berperang, ada seorang pemuda dilihat kurang baik mungkin dari segi fizikalnya. Nak pergi perang takkan nak pergi tukuh kering. Nak pergi berperang dengan gayanya ataupun dengan kekuatan tubuh badannya. Kalau kuruh sangat, sian. Nak angkat pedang pun tak larat. Baik duduk, tak payah ikut. Jadi bila tengok macam tu, sebahagian daripada mereka menolak. Engkau tak ikut lah, aku duduk sinilah, engkau tinggal kat sinilah. Tapi sebab dia nak pergi juga, maka ikut bersama. Dan apabila mereka bertemu dengan musuh, pemuda inilah yang tadinya awal-awal mereka tak nak bagi ikut, dialah yang terpilih. Terpilih apa? Dia terbunuh. Apabila dia syahid, kepalanya yang telah putus itu menghadap ke arah mereka yang masih hidup seraya membacakan ayat ini. Allahu Akbar. Kepala dah putus tapi masih lagi boleh membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Satu kisah yang hampir sama dengan kisah yang sebelumnya. Satu gerombolan tentera laut telah berangkat untuk pergi berperang. Sebelum mereka berangkat, seorang pemuda telah memohon untuk menyertai kumpulan mereka pergi berperang. Sebahagian daripada kumpulan itu tidak mengalu-ngalukan kedatangannya kerana kelihatan pemuda tersebut seperti tidak mampu untuk berperang dan tidak dikenali. Manakala sebahagian yang lain pula mengalu-ngalukan kehadirannya. Maka pemuda tersebut dibenarkan untuk turut sama dan berangkatlah mereka. Di tengah perjalanan, mereka telah diserang oleh pihak musuh. Dan ternyata orang yang paling beruntung dalam peperangan tersebut ialah pemuda itu tadi. Kerana dia telah gugur syahid. Orang lain tak, dia. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekuasaannya tatkala itu kepala pemuda yang telah terbunuh tadi berpaling ke arah mereka dan membacakan ayat tadi yang menyatakan bahawasanya kesudahan yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk orang yang bertujuan mendapatkan pengaruh, bukan untuk yang bertujuan mencari kelebihan di muka bumi. Tapi yang betul-betul beruntung ialah yang betul-betul beruntung adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat satu-satu perkara tidak lain tidak bukan hanya mengharapkan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang apa yang kita buat atas dunia ini, kita buat baik, kadang-kadang orang tak pandang, tak ada masalah. Sebab yang membalasnya bukan manusia. Yang membalasnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada kadang-kadang kita buat satu-satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala terus bagi atas dunia ni. Istilah mudah kita, dibayar cash. Tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala simpan perkara itu dan dibalas di hari akhirat, dan itulah yang terbaik. Subhanallah. Baik, lalu dinyatakan di sini satu perkara yang boleh diambil daripada intipati ayat ini, yakni surah Al-Qasas tadi, ialah tatkala kita dicemuh orang, kita dihina, dikeji atau sebagainya, tanamkanlah dalam diri kita, kita ada akhirat. Apa-apa orang kata kat kita,
disebabkan oleh kita buat baik. Kalau kita buat jahat, lain kira. Kita buat satu-satu perkara jahat, ataupun kita buat satu-satu perkara yang salah, orang tegur kita, orang marah kat kita, tu kita kena ambil perhatian. Orang tegur, kita kata terima kasih, tolong tegur. Saya terlupa ataupun saya tersilap buat. Kita boleh betulkan. Tapi benda yang kita dah buat baik, orang cemuh juga, orang keji juga, ingat, kita ada akhirat. Di sana tempat pembalasannya. Atas dunia ni mungkin orang yang keji kita tu kita tak mampu nak balas. Orang yang hina kita tu kita tak mampu nak balas. Tapi kat sana tetap ada pembalasan. Allahu Akbar. Baik, biarlah kita dikhianati orang, asalkan kita bersabar dan terus bersabar. Dan berdoalah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ganjari syurga kepada kita atas sifat kesabaran kita itu. Kalau contoh orang ambil hak kita, hak kita orang ambil, tanah kita orang ambil, ataupun rumah kita orang ambil, siap tukar nama lagi. Allahu Akbar. Kita kena usaha. Yang pertama sekali, usaha untuk dapatkan balik sebab hak kita. Kita dah usaha, macam-macam kita guna saluran, tak dapat juga. Tak apa. Nak buat macam mana? Dia siap dengan sini, ni surat peguam, ini surat pejabat tanah. Dia tukar habis semua. Dan memang hak tu sebenar, hak kita. Atas dunia kita tak dapat yang tu. Tapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala akan bayar balik. Ingat lagi bagaimana peristiwa antara Sayyidina Ali, antara Sayyidina Ali dengan seorang Yahudi berkenaan dengan baju besi. Yahudi ni, baju besi tu asalnya memang milik Sayyidina Ali. Tapi Yahudi ni punya pandai, dia cakap, masuk mahkamah pun dia menang. Sayyidina Ali kata apa? Tak apa, atas dunia ni kau menang. Walaupun Sayyidina Ali tu siapa? Sahabat. Kata Islam masa tu dia ni khalifah. Tapi hujah dia tak kuat. Orang yang kuat hujah dia menang. Walaupun bukan hak dia. Tapi di hari akhirat nanti aku akan dapat balik. Dengar perkara seperti itu, dengar ucapan seperti itu, Yahudi ni masuk Islam. Subhanallah. Jadi apa salahnya kita? Kalau orang ambil hak kita atas dunia, kita tak dapat balik, ingat, kita ada akhirat. Di sana akan disempurnakan. Sebab itulah, kadang-kadang pertikaiannya berkenaan dengan tanah. Orang ambil hak kita, tak banyak pun, sejengkal aja, ataupun satu kaki. Kita kata, ni kalau ikut peta ni, ataupun ikut geran, ini tanah saya. Tak, ini tanah saya. Bergaduh. Kita tak apalah. Awak kata hak awak, biarlah. Tapi nanti saya tuntut. Nak tuntut. Tambuk. Ada juga jenis macam tu. Sebab tu kalau bab ni, biar kita kurang di dunia. Supaya apa? Jangan sampai kita termakan hak orang. Last sekali kita kata apa? Tak apalah. Satu kaki ni boleh buat apa? Tak apalah. Ambil lah. Dan saya redha. Sebab apa? Takut nantilah. Kesian dia. Dia mati-mati kata, ni hak saya. Tengok dalam geran, hak kita. Tak, dah hukum dah. Ni, tanda ni. Allahu Akbar. Sebab tu, kalau bab ni memang, ada orang dia tak boleh berlebih kurang. Dia kata, aku nak juga. Contoh, bila nak buat jalan baru kan, antara rumah tanah dengan tanah, kemudian ada orang beli tanah belakang, dia tak ada jalan, jadi terpaksa kongsilah biasanya, jiran sebelah ni dengan sebelah ni bagi jalan untuk dia. Yang ni tak nak mengalah, kita pun tak nak mengalah, kesian kawan tu. Jadi kalau kita mengalah, tak apalah, kita bagi. Yang kita bagi tu, Allahu Akbar, Allah ganti banyak lagi. Tapi ada yang tak bagi. Betul. Kita akan jumpa perkara seperti ini. Rumah dia belakang sana. Orang ni buat pagar betul-betul atas lain. Lah kawan ni tak boleh nak masuk rumah. Kena tinggal
kereta ni tinggal kat luar, masuk jalan kaki je. Kalau hujan, ribut macam hari ni, Allahu Akbar, dia tengok, pada muka. Pula beli tanah tak tengok geran. La ilaha illallah. Kita hidup bukan setakat ni, dah atas dunia ni. Sedangkan yang lebih tu, tanah tu dia buat apa? Dia buat hiasan, buat kolam, buat air terjun. Kalau dia bagi untuk, Allahu Akbar, Allah bayar banyak lagi. Kita bagi, kalau untuk kereta lalu, berapa? Ada 10 meter? Tak ada lah. Muat kurang lebih ni lah. Sedepa je lah. Sedepa yang dibagi tu, Allah Subhanahu Wa Taala ganti di hari akhirat kelak. Banyak lagi. Dan kadang-kadang kita bagi sikit atas dunia ni, Allah terus bagi cash atas dunia ni. Dalam keadaan kita tak sangka-sangka. Sebab setiap kali dia lalu, dia ingat, oh ni jiran aku nak baik, bagi kepada aku. Setiap kali itu adalah doa. Ya Allah. Orang yang ada wawasan akhirat, dia akan nilai benda ni. Dia akan kira benda ni. Supaya apa? Supaya nanti aku senang kat sana. Allahu Akbar. Baik. Kesabaran kita pasti akan diuji, kata pengarang, dengan pelbagai ujian. Kadang-kadang cubaan dan ujian yang diberikan kepada kita ini bertimpa-timpa, terus menerus, sehinggakan kita mengadu, bila Allah mahu tolong aku. Perkara ini juga berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi sebelum ini dan juga sahabat-sahabatnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-214, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara ini apabila orang-orang yang beriman bertanya, mata nasrullah, bila datangnya pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 214 Allah Subhanahu Wa Taala sebut, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, adakah patut kamu menyangka bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum sampai kepada kamu ujian dan cubaan seperti yang telah berlaku kepada orang-orang yang dahulu daripada kamu. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujian dan cobaannya bertimpa-timpa kepada para sahabat. 13 tahun berada di Mekah. Suasananya, ya Allah, dalam keadaan kekangan, ekonomi dikuasai oleh orang lain. Nak berdakwah bukan cara yang mudah. Ditekan. Sehingga para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata nasrullah, bila pertolongan Allah untuk kita? Sehingga ada yang mengungkapkan, ya Rasulullah, bukankah kita ini berada di atas jalan yang betul? Bukankah ajaran yang dibawa olehmu ini, ya Rasulullah, adalah ajaran yang betul? Tapi kenapa ujian demi ujian Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita? Tidak lain tidak bukan setiap ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan adalah untuk mengangkat darjat kita. Allahu Akbar. Sekarang kita ni ujian demi ujian. Tunggu pada 31 Oktober baru ni kan, pengumuman khas. Yang akan tak jadi pilihan raya Batu Sapi Batu Sapi dengan pilihan raya negeri Sarawak. Kita doalah, walaupun termaktub dalam perlembagaannya macam tu, kita doalah ramai-ramai supaya tak jadi pilihan raya. Sebab apa? Tak sanggup tengok gelombang yang ni. Gelombang selepas pilihan raya negeri Sabah ni kita dah tak sanggup nak hadapi, apatah lagi nanti. Tak apa kalau ikut SOP. Kalau ikut, masalahnya bila ramai ni, polis pun tak dapat nak kawal. Jadi kita doa, Ustaz, perlembagaan macam ni, itu perlembagaan. Siapa yang tulis perlembagaan? Manusia tulis. Tapi kita ada senjata, yakni doa. Kita doa. Sebab perlembagaan boleh diubah.
Oh, macam hakim pula Ustaz. Tak. Sebab perlembagaan manusia tulis. Boleh diubah. Tapi apa yang termaktub oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang tak boleh diubah. Maka kita doa ramai-ramai. Takut tuan-tuan. Ni gelombang ke berapa kita ni? Gelombang ketiga kalau nanti gelombang yang keempat, terduduk Dr. Hisham. Sekarang pun sekali-sekala tengok dalam TV, Allah, rambutnya dah tak terus. Pening nak fikir. Kalau rakyat biasa okey lagi. Okey, arahan. Kalau yang atas, takkan dia nak bagi arahan. Lawan tokeh. Jadi kita doalah banyak-banyak. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala dengar rayuan dan permohonan kita. Dah masuk 2 minit. Baik. Selitkan dalam hati, tanam sedalam-dalamnya dengan jawapan, Allah pasti menolong aku di hari akhirat nanti. Kalau tak dapat di dunia, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat di hari akhirat. Pertolongan Allah di hari akhirat nanti adalah kemuncak kemenangan. Iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kemenangan yang sebenar-benarnya. Sebab apa? Di bawah nanti diceritakan bagaimana keadaan kalau kita senang di dunia tapi kita sengsara di hari akhirat. Kesenangan atas dunia ini sia-sia belaka. Tapi walaupun kita susah di dunia ini, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita senang di hari akhirat, itu adalah kemenangan yang sebenar-benarnya. Kita bagi ruang dan peluang untuk azan Isyak. Kita sambung sikit lagi lepas insya-Allah. أشهد أن لا إله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم رب هذه الشرف والدرجة. Baik, kita sambung sikit. Kadang-kadang kita tidak mendapat kesenangan di dunia. Ni ujian ni macam-macam lah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kehidupan kita tidak lain tidak bukan ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Dijadikan kematian dan kehidupan ini adalah sebagai ujian. Allah Subhanahu Wa Taala uji manusia, ada diuji dengan kemiskinan dan ada diuji dengan kekayaan. Harta sebenar milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana harta dalam dunia ini, semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma
Allah Subhanahu Wa Taala agih-agihkan. Mutlak milik Allah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala agih-agihkan itu dengan tujuan. Yang kaya membantu yang miskin. Itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala agih-agihkan. Orang yang miskin, ujian bagi mereka. Orang yang kaya, ujian bagi mereka. Ada orang kaya, dia kata, ini harta aku. Aku usaha, aku cari sendiri. Aku bekerja keras, aku pandai, aku dapat harta. Orang miskin, pada muka, malas bekerja. Tak. Allah pilih kita untuk jadi kaya. Tujuan, untuk ujian. Bagaimana kita menyantuni orang yang kurang daripada kita. Oh, lebih-lebih lagi sekarang PKPP. Allahu Akbar. Sehingga orang dah risau. Kalau PKP balik yang macam awal-awal dulu, orang berniaga baru nak rasa nikmat berniaga tu kembali. Kalau PKP balik, ya Allah. Sebab itulah kita yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang dengan harta yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pinjam itu, kita gunakanlah untuk membantu mereka. Tu ramai sekarang membantu. Ada kawan saya tu seorang di sekolah, kawan dia duda, anak berapa orang? 3 orang. Isteri lagi, anak 3 orang. Dia jaga anak dia. Jadi masa PKP itu, dia diberhentikan kerja. Dia tukang masak, berhenti kerja. Diberhentikan. Sebab tak mampu nak bayar. Tokek pun tak mampu nak bayar gaji. Lah kawan-kawan lah membantu. Kawan-kawan yang kerja-kerjaan, ada yang cikgu dan sebagainya, bantu. Belikan keperluan, dapur dan sebagainya. Kemudian, dia ada kemahiran, dia boleh buat nasi lemak. Kawan-kawan lah. Seminggu sekali. Minggu ni, hari ni, yang ni order. 30 bungkus. Tujuannya apa? Untuk support. Sebab kalau kawan-kawan tak membantu, ya Allah. Jadi kita tengok sekitar-sekitar kita. Masjid ni lebih-lebih lagi lah hebat. Ada apa tu? Gerobok apa? Rezeki. Allahu Akbar. Tu tak ada orang jaga tak ada. Ambil je lah. Allah Subhanahu Wa Taala jaga. Subhanallah. Ni. Ada kita kongsi. Ada setengah-setengah tempat dia tak berani nak sebut. Nak buat, tak berani. Dia kata nanti kita buat orang ambil kesempatan. Allah ada. Kita yakin. Sebab mungkin permulaan dia ambil kesempatan. Mungkin. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala jentik kesedaran. Aku mai datang ambil je. Masjid tak datang. Tu antara lain. Dia kata, malu . Barang ambil dengan berasnya, dengan gulanya, dengan minyaknya, tapi masjid tak datang. Seminggu sekali je Jumaat. Jadi dia sedar, dia datang. Subhanallah. Ini kelebihan. Kita ada rezeki, kita kongsi. Dan ramai juga yang senyap-senyap dia kongsi. Ada keperluan, beli keperluan bagi jiran-jiran ataupun beri saudara mara yang kurang kemampuan. Ada seorang kawan saya tu, dia potong gaji dia 300 setiap bulan sebagai zakat untuk saudara dia. Saudara dia ni termasuk asnah zakat. Jadi dia potong gaji dia setiap bulan 300. 300 Ustaz, setiap bulan. Allah, untuk saudara. Sebab sedekah ataupun sedekah yang paling baik untuk orang yang terdekat. Yang terdekat dulu. Sebab apa? Kat sana, satu dapat dari segi ganjarannya, yang kedua hubungan silaturahim itu makin rapat. Baik. Lalu dinyatakan di sini bahawasanya janganlah kita rasa gelisah disebabkan hal itu. Kerana apa? Kerana apa yang penting untuk kita ialah akhirat. Akhirat itu kekal dan nikmat di akhirat itu tentunya untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 3 minggu lepas kalau tak silap, dalam khutbahnya cerita berkenaan dengan nikmat syurga. Subhanallah. Diperincikan satu persatu tentang nikmat yang ada dalam syurga.
Untuk siapa? Untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syurga dah siap dah. Tunggu kita masuk je. Jadi beruntung. Orang yang ada wawasan akhirat, dia orang hebat. Sekiranya kita semasa di dunia ini bersenang lenang mendapat apa yang kita hajati, kata pengarang, tetapi di hari akhirat nanti kita tidak mendapat apa-apa, bukankah kita berada dalam kerugian? Atas dunia ni senang lenang, kekayaannya ya Allah banyak, dengan keretanya, dengan duitnya, dengan tanahnya, melimpah-limpah. Atas dunia orang pandang hebat, dia nak beli apa boleh je. Tapi kalau akhirat nanti berada di neraka Allah Subhanahu wa taala walaupun sehari, Allahu akbar, itu satu kerugian. Dengan kata lain, harta di atas dunia ni langsung tak ada guna untuk dia. Harta banyak, tapi langsung tak boleh nak tolong. Kita ada harta, sikit-sikit pun jadilah. Pastikan harta itu dapat membantu kita nanti. Allahu akbar. Ni baca satu kisah. Seorang pemuda asal beragama Buddha, orang Cina di Kelantan. Dia sebelum tu kerja biasa-biasa je, buka kedai, pasar malam dan sebagainya. Tapi dia yakin dengan cerita sedekah. Bab sedekah ni dia yakin, dia pegang betul-betul. Dan tabiat dia setiap kali dia pergi ke surau ataupun ke masjid, nak keluar dia akan keluarkan duit masuk dalam tabung. Suatu hari dah selesai semayang, nak keluar tu, dalam beg duit dia hanya ada RM10, RM5, RM5. RM5, RM5. Tapi dah jadi tabiat dia, dah jadi amalan dia, nak keluar mesti ambil dan mesti sedekah. Dia pun ambil RM5, dia masuk dalam tabung. Tinggal RM5 lagi. RM5 tu untuk apa? Beli makanan untuk dia, anak, isteri, mertua. Kalau RM5 seorang RM1. Tapi dia yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Dia duduk fikir-fikir, ni kalau sampai rumah dah beli makanan ni, nak bagi tahu apa kepada isteri? Tak apalah, bagi tahu dia dah makan lah. Biar orang lain je makan. Allah, berkira-kira macam tu. On the way balik dapat call. Tolong malam ni jadi penterjemah kepada satu program kerajaan negeri. Sebab pensyarah, seorang profesor yang sepatutnya jadi penterjemah, tak dapat hadir. Ada hal. Programnya malam tu. Dia boleh sebab dia ni, sebab delegasi daripada China 500 orang datang. 500 orang ke 200 orang, lebih kurang macam tu. Nak dengar masa tu zaman arwah Tuan Guru ni Abdul Aziz lagi. Jadi arwah Tuan Guru akan bercakap, kemudian dia akan terjemah dalam bahasa Cina. Dia kata on lah, nak tolong. Tanpa mengharapkan apa-apa. Malam tu dia pergi dah selesai apa semua tu. Peluangnya, rezeki dia dapat duduk semeja, makan bersama dengan arwah Tuan Guru. Kemudian Tuan Guru bagi nombor telefon peribadi. Siap jemput lagi, datanglah ke rumah bertalaki kalau ada masa. Allahu akbar. Dan sebelum balik, penganjur salam, bagi sampul. Balik rumah dia tengok dalam sampul, tadi dia masukkan dalam tabung RM5. Malam tu balik rumah dia dapat RM5,000. Subhanallah. Atas dunia Allah Subhanahu wa taala dah tunjuk, tak rugi kita. Buat baik. Jangan kata yalah orang lain dah bagi. Masjid ni dah besar, masjid ni dah okey dah, tak payah bagi dalam tabung. Jangan macam tu. Kita bagi tetap diganjar ataupun digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa nilai kaya kita di dunia jika di hari akhirat kelak kita dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala? Tiada nilai langsung kekayaan kita itu. Macam contoh yang hangat beberapa seminggu dua ni tentang scammer. Scammer apa? Macau ke Macau?
Tak kisahlah. Bapak kaya. Kalau kaya kerana Allah, orang ni hebat. Tapi kaya disebabkan penipuan. Ramai mana yang muflis. Ramai mana yang kena tipu. Mungkin kita yang ada dalam masjid ni pun pernah ditelepon kan, oleh skamer-skamer ni. Sebab apa? Bagi mereka, matlamat menghalalkan cara. Aku buat kerja apa? Tipu orang. Jadi layaklah aku dapat duit tu. Amboi. Kita kadang-kadang nak duit tu daripada sumber yang kita tak pasti. Kadang-kadang kita tak berani nak ambil. Sebab apa? Nanti akan disoal. Dari mana datang ni? Jelas dalam hadis, tak akan berganjak kaki seorang anak Adam di padang mahsyar kelak sehingga ditanyakan kepada mereka 4 perkara. Antaranya berkenaan dengan duit ataupun harta. Dari mana dapat, ke mana belanja. Yang skamer ni nak jawab apa? Oh, tipu orang. Jawab lah. Tapi atas dunia mewah ha? Kereta dia yang kita tak pernah baca nama kereta, dia ada. Allahu Akbar. Minta-minta dia bertobatlah. Kalau dia Islam, bertobatlah. Selagi mana hidup, pintu taubat masih terbuka. Orang buat jahat dalam kalangan kita, kalau kita tahu, kita kenal, antara lain doa bagi mereka. Jangan doa keburukan, biar mampus padan muka. Jangan doa macam tu. Orang pernah tipu kita, doa benda baik. Orang hutangan kita tak bayar-bayar, doa macam mana? Ya Allah, luaskanlah rezeki bagi mereka. You tak bayar hutang saya, bukan banyak pun, 100 je, tapi jenuh nak minta. Tak bayar-bayar. Habis tu doa apa? Ya Allah, biarlah dia sakit perut. La ilaha illallah. Jangan doa benda buruk, doa benda baik. Allahu Akbar. Ni kaedah kita orang yang beriman. Baik. Risau dan bimbangkanlah diri kita sekiranya tidak mendapat akhirat. Risaukan anak-anak kita yang tak mampu membaca Al-Quran. Bab harta tu berpada-pada. Boleh kaya dengan syarat kaya untuk bantu agama Allah. Dengan syarat kaya untuk bantu orang lain. Tapi Nabi SAW sangat risau kalau umat dia kaya. Risau. Ujian kesusahan ataupun kemiskinan dengan ujian kekayaan, lebih bahaya ujian kekayaan. Niat dah betul dah, tapi kadang-kadang makhluk yang bernama setan dan juga iblis tak pernah duduk diam. Kita niat dah betul dah, kaya untuk bantu orang, tapi dia cucuk last. Orang pun kita tak bantu, kita berlagak. Ini bahaya, ujian kekayaan. Sebab itulah antara lain selalu disebutkan Nabi SAW antara lain Nabi berdoa, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang miskin. Nabi tak nak. Takut apa? Ujian tu besar, ujian kekayaan. Baik, lalu dinyatakan lagi, bimbang sekiranya keluarga kita tidak dapat solat atau tidak berpuasa. Perkara-perkara ini mesti kita risau dan kita bimbangkan. Jangan bimbang anak-anak tak fasih berbahasa Inggeris. Bimbang yang terlampau. Asas kena ada. Dan masing-masing adalah cara masing-masing. Ada orang dia hantar anak ke sekolah Cina, tujuan untuk dapatkan bahasa. Dia ada matlamat dia. Bukan saja-saja untuk dapatkan bahasa. Tujuannya apa? Supaya tak kena tipu. Kita tak tahu, kita berurus niaga, harga sebenarnya gini je, tapi sebab kita tak pandai, langsung tak tahu, okey, habis. Tapi kalau ada di kalangan kita yang pandai, macam mana ni? Tadi jual lain, ni jual lain. Tu antaranya. Baik, jangan bimbang anak-anak kita tidak fasih berbahasa Inggeris dalam kitab ni, atau tidak pandai matematik dan sains. Jangan disibukkan mereka dengan perkara-perkara itu. Biarlah kita tidak dapat dunia. Biarlah kita tak dapat dunia, tapi kita dapat akhirat. Jikalau kita mendapat kedua-duanya, dunia dapat,
akhirat juga dapat, itu dikira bonus kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memuji dan pernah bersabda, aku lihat orang miskin itu lebih awal memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan orang kaya 40,000 tahun jaraknya, atau dalam riwayat yang lain 500 tahun berselang. Beza, orang miskin masuk dulu kemudian orang kaya. Tapi disebutkan oleh para ulama, walaupun orang kaya ni masuk lambat, kedudukan dan darjatnya lebih tinggi daripada orang miskin yang masuk awal. Kenapa pula? Sebab orang kaya yang beriman, dia masuk lambat disebabkan oleh setiap sen itu akan dihisap. Orang miskin, harta tak banyak, kira jalan. Tapi orang yang harta banyak, satu. Maybank, tabung haji, BSN, CIMB. Kira satu-satu tu. Jadi lambat prosesnya. Yang menyebabkan ada di kalangan orang miskin beriman bersahabat dengan orang kaya beriman. Bila orang kaya ni dah masuk, dia kata apa? Aku ingat kau dah tak masuk dah. Sebab apa? Selang masa tu lama sangat. Jadi kita gunakanlah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita jadikan ruang dan peluang kita, sama ada dari segi umur kita, masa kita, harta kita, apa saja yang kita ada, akan kita dapat balik di hari akhirat tu, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itulah sedikit sebanyak yang dapat dikongsikan bersama pada malam ini. Moga-moga ada kebaikan daripada saya yang bercakap, dan kebaikan untuk ibu-ibu dan ayah-ayah yang mendengar. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, buruk dan lemah itu datangnya daripada kelemahan kita semua. Hakikatnya semua ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Tuan-tuan yang telah maklumkan, malam Selasa 3 hari bulan Oktober